Baik, Allah Subhanahu Wa Taala selalu kita baca semput-semput nafas kalau kita baca Al-Bayyinah ayat 5 ni. Dekat mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah ma di situ kata nafi sebenarnya. Umiru, tak kamu ini diperintahkan. Kita bila faham ayat macam ni dalam tadabbur muslimat, Allah nak cakap kat kita, aku tak suruh kau buat apa-apa pun sebenarnya duduk atas dunia ni. Sebab aku hantar engkau ke dunia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi Allah ini dengan ibadah. Allah sebelum cipta kita, Allah dah siapkan gunung, dah siapkan bumi, siap semua dengan pohon-pohon. Dah siap semua muslimat. Sampaikan Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam satu persatu. Apa ini pokok, ni gunung, ni segala. Lalu anak-anak Adam ni lahir semua automatically tahu dah. Sebab itu kalau kita lahirkan zuriat, minta maaf sebut, kita campak baby tu duduk dalam hutan seorang-seorang. Lepas 4 tahun dia dah kira boleh bercakap, kita ambil. Agak-agak dia boleh bercakap Kedah macam orang Kedah. Kan agak-agak dia keluar-keluar dia ni boleh cakap Negeri Sembilan. Mak ayahnya orang Negeri Sembilan, takkan boleh. Dia bunyi macam bunyi Tarzan tu lah, cakap macam cakap binatang. Minta maaf sebut muslimat. Sebab apa? Lahir daripada rahim manusia, tapi kita tidak mengajar dia, aku lahir atas dunia ni ada tujuan Allah. Tak lain tak bukan untuk beribadah. Dalam beribadah, bukan solat, puasa, zakat, haji saja. Cakapnya cakap yang baik-baik, itu juga ibadah. Geram rasa nak cakap tak baik je ni, dia maki saya ustazah, takkan saya tak nak balas. Saya tak suka memaki, tapi disebabkan dia maki saya, maka saya maki dia balik. Muslimat dirahmati Allah. Kan tak jadi ibadah hidup kita ni. Jadi lama-lama kita belajar, seharusnya lisan kita pun makin berubah. Orang kata dia sejak datang majlis ilmu tu tak pernah mencarut dah. Mulut pun muka merah-merah. Kenapa merah muka kak? Tahan ni, aku nak maki sebenarnya geram. Sebab apa? Sebab ilmu. Kita boleh ubah sikap kerana ilmu. Tapi mendakwa diri berilmu masih tak mampu mengubah sikap, tolong takut nak mati bertemu Allah. Faham ya sahabat? Ni kali jangan jemput Ustazah blazer, sungguh awak. Sorry, terlupa dia dalam offline. Macam online. Online tu anak murid dah macam dah mesra kan, mesra sebati. Yang datang masjid ni ibu-ibu dirahmati Allah, sopan-sopan. Ustazah terlupa. Okey, sopan balik. Mereka tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah illa liya'budullah. Okeylah aku beribadah ni. Ayat ni tak habis lagi. Apa lagi yang Allah nak ni? Aku dah datang majlis ilmu, solat subuh dah tadi, insya-Allah tak tinggal zuhur asar, tak sabar nak berRamadan ni. Buat dah aku ni ya Allah. Rupa-rupanya tak lagi capai. Hujung ayat ni mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya. Untuk apa berbuat amal? Untuk apa beribadah? Semata-mata mengharapkan pandangan Allah. Sebab tu ada orang yang faham ilmu muslimat, dia tak pernah meninggalkan dalam doanya, pandang aku dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Takut kalau Allah tak pandang kita dengan pandangan rahmat. Jangan tinggalkan aku dengan sekerdipan mata pun daripada terlepas daripada pandangan rahmat-Mu. Makna kita minta, ya Allah, jangan Engkau lepaskan aku daripada pandangan rahmat-Mu walau dalam sekerdipan mata. Kita nak setiap kita bernafas Allah sedang tengok kita. Ya, kita tahu itu ilmu yang kita dapat. Tapi bukan semua sedang diperhatikan oleh Allah dengan rahmat, dengan kasih sayang. Faham ya muslimat? Bila kita bertindak dengan kasih sayang Allah subhanallah, semua urusan akan dipermudahkan. Bukan tak ada ujian, tapi ujian tu untuk upgrade lagi iman kita, takwa kita di sisi Allah. Mengikhlaskan hati ini bukan terhad kepada beribadah kepada Allah sahaja. Kalau solat kita tahu dah, kita dipaksa dalam bahasa fiqahnya, dipaksa usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Lisan, betul muslimat? Orang pun biasa bercakap lisan aku ikhlas ni, hadiah air mineral satu dekat engkau, ikhlas. Ambillah, tak ada niat apa-apa pun. Muslimat, ikhlas di lisan, tapi di hati belum tentu. Masya Allah. Sebab tu Rasulullah minta kan kepada Bilal, rehatkan aku dengan solat wahai Bilal. Cepat-cepatlah qomat, rehatkan aku dengan solat. Merasa berehat daripada kepenatan kerja-kerja dunia itu dengan perintah ibadah yang diwajibkan oleh Allah.
Kita berapa ramai yang rasa, ya Allah, beratnya lah solat ni. Patutlah Allah sebut solat ni memang berat, illal khashiin, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi muslimat, kenapa kalau kita fikir betul kan Ustazah, ada abang-abang sado tu sekali angkat 200 kg, bulat lengan dia. Angkat sejadah tak sampai 2 kg, tak larat. Abang tak larat lah yang nak sembahyang, nantilah tunggu dapat hidayah. Kita pula jerit, tak ada hidayah. Kalau buat sembahyang tutup aurat muslimat, tak ada tunggu hidayah. Allahu Rabbi, ada kesian orang kalau faham. Abang sembahyang pun tak guna sebab abang tak ikhlas. Mana abang tahu ni? Belajar juga ke? Abang curi baca muka surat 68 kan muslimat. Allahu Akbar, kita pula, betul lah Ustazah, kalau dia tak ikhlas buat apa dia beribadah? Ini perintah wajib dari Allah muslimat. Bila wajib, suka tak suka, daftar kerja sebagai askar, pakaian beruniform. Tiba-tiba seminggu dah kerja pakai t-shirt, kan, seluar tracksuit, kau dah kenapa ni? Kata minta kerja pakaian beruniform, tiba-tiba aku rasa tak suka. Suka hati akulah, yang penting hujung bulan dapat gaji. Tak tunggu hujung bulan, memang bos terminate lah. Betul tak muslimat? Sebab apa kau tahu yang kau minta kerja dulu ni pakaian beruniform, tiba-tiba kau pakai hari ni baju lain, besok baju lain. Bos perhati je, dah datang dah surat teguran. Tak juga muslimat dirahmati Allah, itulah gaji pertama dan terakhir pi balik. Sebab itu Allah beritahu Rasulullah, sila cari bumi yang lain, muslimat dirahmati Allah, sila cari Tuhan yang lain selain aku. Kat mana kita nak cari Tuhan yang lain selain aku? Kata Allah. Okay, jadi kat situ kita faham Tuhan aku ni mengundang kemarahan Allah ke dalam beramal. Kena tanya. Okay? Kemudian di dalam bertaubat juga kita dituntut, garis kalimah, di dalam bertaubat juga kita dituntut supaya melakukan dengan benar-benar ikhlas. Jika sebaliknya, taubat itu hanya dengan sia-sia sahaja. Kalau kita bertaubat tapi tak ikhlas, taubat itu sia-sia. Sebab itu jangan tanya muslimat, saya pernah cerita di mana-mana masjid surau kuliah saya. Seorang pakcik duduk dengan kuliah masa tu kan, muslimat dirahmati Allah, saya perhati. Soalan dia apa? Ustaz, saya ni dari umur 40 tahun dah bertaubat kepada Allah. Sekarang umur dekat 70 dah. Rasa-rasa Allah terima tak taubat saya? Muslimat, kalau kita benar-benar beribadah menyerahkan kepada Allah, kita tak berhak pun untuk bertanya, Allah terima tak taubat? Sebab tugas kita berdosa, taubat. Berdosa, taubat. Berdosa, taubat. Dan taubatan nasuha, muslimat dirahmati Allah, tak suka nak patah balik ke belakang pun. Sebab tu ada ramai orang datang majlis ilmu, solatnya semakin perfect, alhamdulillah, pakaiannya alhamdulillah sudah nampak patuh syariat. Tapi muslimat, kerana apa? Susah sangat nak maafkan orang yang pernah menyakiti dia dulu. Susah sangat bila bertemu orang tak bercakap perkara yang jahat-jahat. Susah sangat muslimat dirahmati Allah dengan orang di luar rumah buat kebaikan, tapi tak boleh buat kebaikan di dalam rumah. Tak boleh nak mengalah. Tak boleh nak mengalah. Dia merasakan dengan mengalah tu kalahlah dia. Habislah ego dia.